Bismillahirrahmanirrahim. So untuk kali ini insya-Allah saya akan bercakap tentang maksud watan seperti mana yang kami fahami, seperti mana yang kita nak ketengahkan kepada masyarakat, dan juga apa kaitan watan itu dengan wanita itu sendiri dan ciri-ciri bagi setiap wanita yang kami seru dalam kempen kami kali ini, apa yang perlu dilakukan oleh para wanita di luar sana untuk memperbaiki diri sendiri, untuk menyumbang kepada negara sesuai dengan apa yang dislogankan dalam kempen ini, iaitu wanita sebagai tiang negara. Jadi pertama sekali saya nak sebutkan tentang watan dan hubungannya dengan wanita lah. Jadi kalau kita tengok watan tu dalam erti kata ataupun dalam maksud daripada kamus Dewan, watan itu bermaksud tanah air ataupun negara, tanah tumpah darah, tanah di mana kita dilahirkan. Itu kalau kita mengikut takrifan dalam kamus Dewan. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggerisnya pula, watan itu bermaksud country of origin, maknanya negara asal seseorang. Ada juga yang menyifatkan dia sebagai fatherland, ada juga yang kata itu homeland. Jadi itu maksud watan seperti mana yang ramai faham. Tetapi bagi kami dalam Usrah Khadijah, dalam kempen ni, kita nak tambah satu lagi elemen ke dalam maksud makni watan tu sendiri, supaya ada rasa roh dia, ada rasa semangat dalam tanah air itu, dalam memperkatakan tentang tanah air. Sebab bila kita kata tanah air, negara dia macam something yang fizikal, cukup setakat tu. Jadi kita tambah dekat sini, apa yang kami maksudkan dengan watan adalah wajah bagi tanah air tersebut. Jadi bila kita kata ada wajah bagi tanah air tu, jadi masing-masing kita, setiap rakyat, ada usaha yang perlu kita lakukan demi untuk membentuk apa bentuk wajah yang kita nak untuk tanah air tersebut. Apa bentuk wajah yang nak kita lakarkan, yang mencerminkan bila orang sebut tentang tanah air tu, orang nampak dah ciri-ciri dia. Orang nampak dah wajah dia, sebab rakyat sendiri yang membentuk, yang melakarkan wajah tu. Dan bagi kami, apa yang lebih penting sebagai seorang wanita yang merupakan ibu, yang merupakan suri yang melahirkan generasi akan datang, apa yang lebih membimbang ataupun yang lebih penting bagi kami adalah wajah yang bagaimanakah yang nak kita lakarkan bagi satu-satu tanah air itu. Dan dalam konteks kita dekat Malaysia ni adalah negara ataupun tanah air Malaysia ni, apa jenis lakaran wajah yang nak kita sediakan kepada generasi akan datang. Ya, kita semua tahulah kalau Nusantara Melayu, termasuk negara Malaysia itu sendiri, watan itu kita sebut dia sebagai tanah air. Berbeza dengan negara-negara lain yang selalunya kita sebut mainland kan, tanah besar China, tanah besar India dan sebagainya. Dan specialnya negara Malaysia, kita sebut tanah air daripada dulu lagi. Selepas daripada tanah air, apa maksud tanah air itu? Sebab apa? Sebab kita ni, Nusantara Melayu ni, dia terdiri daripada pulau-pulau yang banyak. Jadi dia bukan sahaja tanah, dan maka dia termasuk juga air, dan mereka yang duduk dalam sekitar Nusantara itu dikirakan sebagai satu kelompok, satu bangsa yang satu, yang sama. Berbalik kepada bagi kita wajah tanah air itu tadi, apa dia jenis wajah yang nak kita lakarkan? Apa dia jenis gambaran yang kita nak beri kepada orang ramai apabila kita sebut tanah Melayu, tanah air Malaysia? Kita tertanya-tanya, adakah wajah itu Malaysia ini berwajahkan sebuah negara sekular ataupun sebuah negara liberal atau sebuah negara Islam, atau mungkin ramai macam zaman sekarang ni orang dah sibuk dengan mengatakan Malaysia adalah sebuah negara majmuk. Okey, kalau kita nak kata pasal nak gambarkan, nak beri wajah tanah air Malaysia ini sebagai negara sekular, kita silap. Sebab dalam perlembagaan kita tidak pernah sekalipun kalimah sekular itu muncul. Jadi kenapa tiba-tiba benda tak ada dalam perlembagaan, kita nak ada-adakan dia? Jadi tak perlu. So sekular ni, kalau bagi mereka yang masih belum faham lagi, maknanya sekular kita nak mengasingkan di antara agama dengan politik. Dan itu tak boleh kita lakukan dalam negara kita, sebab ada sebab-sebab dia tertentulah kan. Maknanya negara sebagai sebuah negara Islam, termaktub di dalam perlembagaan itu sendiri. Islam adalah agama negara, agama persekutuan. Jadi kalau kita nak kata Islam sebagai nak berwajahkan negara Islam pada bumi Malaysia ni, memang patut sekali lah. Cuma kita kata dia tak komplit lagi Islamnya, tak komplit lagi, wajah tu tak habis lagi kita lakarkan. Itu perlu diusahakan lagi lah. Okey, itu kalau dalam bentuk pertama tadi sekular ya, dan kita nak dalam bentuk Islam. Yang keduanya yang sedang diusahakan oleh ramai pihak adalah cuba melakarkan wajah tanah air Malaysia ini sebagai sebuah negara yang liberal. Dan ini juga sangat
tak patut sebab dia bertentang dengan Islam. Seperti mana saya kata tadi, Islam sebagai agama negara sudah termaktub di dalam perlembagaan. Kenapa kita nak ubah dia menjadi sebuah negara liberal? Maksud liberal dekat sini, liberal yang bebas sebebas-bebasnya. Masing-masing tak nak terikat dengan apa-apa peraturan. Masing-masing nak menjaga hak asasi masing-masing sendiri. Dan itu sangat bertentangan dengan Islam. So, dia dah konflik dekat situ. Kedua-duanya, sekular dan liberal memang dah konflik. Jadi wajah tanah air Malaysia sebagai sekular, wajah tanah air Malaysia ini sebagai liberal, kita tak boleh nak terima. Saya dah terangkan tentang wajah tanah air Malaysia ini sebagai sebuah negara Islam. Itu memang sesuatu yang perlu kita perkasakan sebab dia dah termaktub dalam perlembagaan. Tapi saya nak point juga dekat sini, wajah tanah air Malaysia sebagai sebuah negara yang majmuk. Sebab masing-masing nak claim sekarang kan. Okey, saya rasa tak ada masalah kalau kita nak sebut, nak perkenalkan negara Malaysia ini kepada orang luar sebagai sebuah negara yang majmuk. Tak ada masalah sebab memang kita, uniknya negara Malaysia ni, kita duduk dengan berbilang kaum. Ada kaum Cina, ada kaum India, ada macam-macam kaum lagi, macam-macam agama. So kita memang majmuk. Tapi asas dia kita jangan lupa. Asas yang pertama, Malaysia sebagai nama asal dia dulu pun Semenanjung Tanah Melayu. So jangan lupa yang tu, jangan dicairkan yang tu, ya, Tanah Melayu tu. Dan mengikut dalam perlembagaan juga, walaupun kita nak terima negara Malaysia sebagai sebuah negara majmuk, tapi jangan lupa kandungan yang ada dalam perlembagaan. Maknanya dalam perlembagaan, bila dia kata bangsa tonggak negara majmuk ini adalah bangsa Melayu, bermakna ada keistimewaan yang perlu kita berikan kepada bangsa tonggak itu. Bila dia katakan sebagai agama Islam itu adalah agama persekutuan, agama Islam itu adalah agama negara, maka kelebihan kepada agama Islam itu perlu diberikan sebab benda tu ada disebut dalam perlembagaan. Dan kalau kita nak semak betul-betul dalam perlembagaan tu, tak ada nama bangsa lain yang disebut selain daripada Melayu. Tak ada nama agama lain yang disebut selain daripada agama Islam. Di situ kita dah nampak dah uniknya bangsa Melayu dan juga uniknya bangsa Islam dalam negara kita berdasarkan kepada perlembagaan. Kalau kita tak nak pegang dengan perlembagaan, kita nak pegang dengan apa? Seterusnya bahasa. Saya rasa kena sebut juga kat sini pasal bahasa. Kena iktiraf. Maknanya negara kita negara majmuk. Semua orang nak claim negara kita sebagai negara majmuk. Okey, ahlan kita bagi. Tapi jangan ketepikan. Jangan tak tengok balik kepada perlembagaan. Dan perlembagaan menyatakan bahawa bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu ada kelebihan daripada bahasa-bahasa yang lain dalam tanah Melayu, dalam tanah air Malaysia ni, dan seluruh rakyat kena iktiraf, kena ambil benda itu sebagai satu pegangan, kena iktiraf kelebihan bahasa Melayu, kelebihan bangsa Melayu, kelebihan agama Islam, bukan berdasarkan kepada rasa ketuanan kita, mereka hamba dan sebagainya, tetapi berdasarkan kepada perlembagaan yang telah disepakati bersama. Hasil daripada kontrak sosial banyak lagi lah, insyaAllah dalam kempen-kempen kita yang akan datang, insyaAllah kita akan huraikan dengan lebih lanjut lagi tentang isi kandung perlembagaan dan juga kontrak sosial kita, insyaAllah. Suka untuk saya lagi sekali saya nak tekankan dekat sini kenapa kita guna wajah tanah air tu, ya, sebab nak bagi semangat kepada kita supaya tanah air itu ada roh dia, ada perasaan, ada rasa semangat kepada rakyat dia untuk berusaha memperbaiki bagaimana persepsi orang luar terhadap negara kita. Dan kitalah yang akan melakarkan, kitalah yang akan menentukan macam mana coraknya, macam mana rupa wajah negara tu, supaya ada usaha dari kita. Dia bukan kita tinggalkan, dia kata itu tanah air kita, okey itu tanah air sudah. Tak. Kita nak pastikan tanah air kita ada wajah seperti mana yang kita idamkan.